Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, untuk sains tingkatan 3, hari ini cikgu akan berkongsi ataupun terang berkaitan dengan subtopik 1.1 iaitu sistem saraf manusia. Macam boleh tengok dalam subtopik 1.1 ni, contoh dia bagi aktiviti supaya kita lebih berfikir dengan lebih kritis. Dia bagi aktiviti terus untuk fikir. Kita tengok gambar pertama, gambar gerakan bulu tangkis yang bertindak sebagai rangsangan akan dikesan oleh mata. Mata akan bertindak sebagai organ deria. Okey. Impas akan dicetus dan dihantar ke otak. Okey, impas akan dicetus dan dihantar ke otak dan otak akan mentafsir impas yang dihantar oleh mata. Okey. Apa yang akan ditafsirkan? Yang pertama, arah pergerakan bulu tangkis. Yang kedua, kelajuan bulu tangkis. Kemudian otak akan menghasilkan satu tindak balas yang akan dihantar ke otot. Bahagian otot yang tertentulah. Contoh kalau dalam kes ni, otak akan hantar impas ke otot tangan dan otot kaki supaya badan kita dan tangan kita bergerak ke arah bulu tangkis. Okey. Seterusnya, jom kita tengok dengan lebih detail struktur sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia boleh dibahagi kepada dua bahagian yang utama, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Okey. Kemudian sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Saraf kranium dan saraf spina. Okey. Sistem saraf pusat, kedudukan dia di bahagian tengah badan. Start daripada otak hingga ke hujung tulang belakang. Tulang belakang kita paling bawah sekali. Okey. Manakala sistem saraf periferi, kita boleh bezakan sistem saraf periferi ni. Yang pertama, kalau sistem saraf kranium ni dekat bahagian muka. Okey, dekat bahagian muka kita ataupun dekat bahagian kepala kita, dan sistem saraf kranium dia akan berhubung terus ke otak. Dia tak ada pergi ke tempat lain, dia akan masuk ke otak terus. Sebab tu kadang-kadang kalau kita sakit mata, sakit gigi, dia akan bawa ke otak. Contoh kita sakit mata waktu kita sembahyang, kita rokok ataupun sujud, kita akan rasa denyut dekat kepala. Sebab saraf mata kita terus berhubung ke otak. Okey, seterusnya sistem saraf spina. Sistem saraf spina dia akan bersambung dengan bahagian tulang belakang ni. Sistem saraf bahagian tepi, tak nampak gambar. Okey. Bahagian tepi ni, kiri dengan kanan badan kita, dia akan sambung ke tulang belakang kita. Okey. Okey, seterusnya muka surat 5, fungsi sistem saraf manusia. Okey, sistem saraf manusia ada beberapa fungsi. Contoh kalau awak tengok dalam contoh yang cikgu bagi tadi, pergerakan dalam permainan badminton tadi, awak boleh nampak dah. Apa yang pertama fungsi dia? Fungsi utama dia mengawal dan mengkoordinasi organ. Termasuk yang pertama, mengesan rangsangan. Okey. Yang kesan rangsangan ni adalah 5 diri kita. Mata, hidung, mulut, telinga dengan kulit. Okey. Yang kedua, menghantar maklumat dalam bentuk impas. Okey. Apa dia yang hantar maklumat ni? Yang hantar maklumat adalah organ diri kita. Dia ada dia panggil reseptor. Kalau dekat mata dia ada reseptor cahaya, kalau dekat lidah ada reseptor rasa, dekat hidung ada reseptor bau, dekat telinga ada reseptor bunyi, dekat tangan ada beberapa reseptor yang berlainan. Okey. Kemudian dia akan dihantar ke otak melalui sistem saraf ni, urat-urat saraf dalam badan kita. Dia akan dihantar ke otak dan otak akan mentafsir impas, fungsi yang seterusnya. Okey, bila impas dah ditafsirkan, dia akan menghasilkan satu tindak balas yang mana kebiasaannya tindak balas ni merangkumi otot dan organ dalam badan kita. Okey, seterusnya, dalam sistem saraf manusia ni ada dua bentuk tindakan. Yang pertama, tindakan terkawal, dan yang kedua, tindakan luar kawal. Okey. Tindakan terkawal, daripada nama kita boleh tahu tindakan terkawal ni adalah tindakan yang kita sendiri boleh kawal. Sebagai contoh, dia bagi tu apa dia? Membaca buku. Tindakan yang terkawal. Kalau kita rajin, kita baca buku. Kalau kita malas, kita tak baca buku. Itu tindakan terkawal. Tindakan luar kawal, tindakan yang kita tidak boleh kawal. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang pertama tindakan luar kawal biasa itulah. Yang kedua,
dipanggil tindakan refleks ataupun tindakan secara spontan. Okey. Macam apa tengok dalam tu, Rajah 1.2 tu contoh gerak balas badan manusia. Membaca tu cikgu sebut dah tadi, dia adalah tindakan terkawal. Yang kedua, menarik tangan daripada objek panas. Kalau tangan kita tersentuh benda panas, kita akan tertarik secara automatik. Okey, yang ketiga tu peristalsis di esophagus. Peristalsis ni tolakan sisa makanan di sepanjang salur pencernaan daripada esophagus pergi ke usus. Tu dipanggil peristalsis. Dia tolak sisa makanan sampailah disingkirkan daripada badan kita. Okey. Sebab apa tindakan luar kawal ni perlu ada? Untuk keselamatan kita. Contoh, awak tengok contoh B dia bagi tu, kita terpegang objek panas, tangan kita akan tarik secara spontan dengan cepat supaya tangan kita tak kena kecederaan yang lebih teruk. Okey, yang pertama tengok tindakan terkawal. Kita tengok pergerakan impas dia. Contoh dia bagi dalam tu adalah bunyi telefon. Bunyi deringan telefon bimbit. Rangsangan dia adalah bunyi deringan telefon bimbit. Organ deria dia apa? Bunyi. Organ deria dia adalah telinga. Sebab dalam telinga ada reseptor bunyi. Okey, bila reseptor bunyi dah kesan rangsangan, dia akan menghasilkan impas saraf. Impas saraf ni akan dihantar ke mana? Ke otak melalui sistem saraf manusia. Bila sampai ke otak, apa otak buat? Otak akan mentafsir impas tersebut, mentafsir impas saraf yang dia dapat tu. Kemudian dia akan menghasilkan satu bentuk tindak balas. Sama ada tindak balas dia akan pergi ke mana? Ke bahagian tangan. Sebab bila bunyi telefon, kita akan pergi, tangan kita akan ambil telefon tu untuk tengok. Kemudian tangan kita, otak kita akan bagi arahan pada tangan sama ada untuk jawab ataupun tidak jawab telefon tersebut. Okey? Itu untuk tindakan terkawal. Okey, seterusnya tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal macam cikgu kata tadi, tindakan yang kita buat tanpa kita sedar. Okey. Okey, tindakan luar kawal terbahagi kepada dua. Yang pertama yang melibatkan medula oblongata. Yang kedua yang melibatkan sistem saraf tunjang ataupun yang cikgu kata tadi dipanggil tindakan refleks. Okey, reflex action. Okey, contoh-contoh tindakan yang dilakukan oleh medula oblongata yang melibatkan medula oblongata, denyutan jantung, pernafasan, peristalsis, rembesan air liur. Okey, denyutan jantung kita boleh kawal? Tak boleh kawal. Kita boleh tahan nafas, tapi kita tak boleh kawal denyutan jantung. Cuba awak tahan nafas lama-lama. Awak tahan nafas lama-lama, adakah nyawa awak akan habis bila awak tahan nafas gitu je? Ataupun bila dah sampai satu tahap oksigen tak cukup dalam badan, kita akan bernafas balik. Sebab jantung kita akan berdenyut balik. Sebab tu tak ada orang bunuh diri, dia duduk saja gitu, dia tahan nafas lama-lama. Tak ada. Okay? Tak mati waktu itu. Sebab bila oksigen tak cukup, secara automatik jantung akan pump. Kita tak boleh kawal. Okay? Seterusnya tindakan refleks. Okay, yang pertama dia bagi menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Contoh kalau lelaki dia main motor, enjin ataupun exhaust panas tu kena kaki, tarik lalu kaki. Okay, kalau puan duk masak dapur, tersentuh kuali ataupun puyuk panas, tarik secara automatik. Lain-lain tu boleh tengok contoh dia. Ataupun boleh fikir lagi lain-lain contoh yang melibatkan tindakan refleks. Nampak haiwan berbahaya, ular ke, lari tiba-tiba. Nampak anjing, dengan anjing salak, lari. Okey. Okey, seterusnya ni contoh aktiviti rangsangan. Aktiviti yang melibatkan rangsangan dan tindak balas. Anak mata kita ni kalau kita tengok, dia ada dua benda. Satu jarak, satu lagi kapasiti cahaya. Kalau kita tengok benda tu dekat, anak mata kita akan jadi lebih besar. Kalau kita tengok benda tu jauh, anak mata kita akan jadi lebih kecil. Yang kedua, kalau kita tengok dalam keadaan cahaya yang cerah, anak mata kita akan jadi kecil. Kalau kita tengok dalam kapasiti cahaya yang rendah ataupun gelap, anak mata kita akan jadi lebih besar. Okey, awak boleh ikut arahan tu untuk tengok betul ke tak betul. Awak ambil cermin depan tu, tak depan muka, awak letak muka dekat, ambil marker, lukis dekat cermin tu saiz anak mata. Kemudian awak tukar, awak letak jauh. Jauh tak boleh. Sorry, bukan guna jauh dekat, guna gelap ataupun cerah. Okey. Buat satu dalam keadaan cerah. Lukis anak mata besar ke kecil. Kemudian tutup sikit. Bagi kurangkan cahaya, tengok dekat cermin, lukis
bentuk anak mata kita. Saiz dia. Boleh awak bandingkan. Mana lebih besar. Okey. Okey, seterusnya kepentingan rangkaian sistem saraf dalam kehidupan harian. Okey, macam awak tengok dah tadi, fungsi sistem saraf apa dia. Jadi kalau sistem saraf kita tak boleh nak berfungsi, maka apa yang akan dihadapi, contoh dia bagi itu adalah individu yang separuh lumpuh ataupun lumpuh sepenuhnya. Boleh jadi itu. Yang kedua, pesakit bernafas dengan menggunakan mesin pernafasan. Ni sebab jantung dia bermasalah, tak boleh nak pump dengan baik. Okey. Contoh lain. Katalah dalam sistem saraf kita ni, cikgu kata ada deria. Yang kedua ada organ deria. Yang kedua ada urat saraf. Yang ketiga otak. Yang keempat otot. Okey, ada 4 benda. Katalah organ deria kita rosak. Contoh, mata kita. Mata kita tiba-tiba hilang penglihatan. Okey, boleh tak kita nampak satu-satu rangsangan? Tak boleh, kita tak boleh nampak. Bila kita tak nampak rangsangan, kita tidak boleh menghasilkan impas saraf. Bila kita tak boleh menghasilkan impas saraf, kita tak boleh ada tindak balas. Contoh, kita jalan-jalan, tiba-tiba ada ular lalu depan. Kalau mata kita celak, kita nampak ular tu, sekurang-kurangnya kita berhenti. Ataupun kalau jenis bani, dia sepak ular. Okey. Yang kedua, contoh yang kedua, mata kita tak nampak, kita jalan, ada ular lalu depan, adakah kita akan berhenti ataupun kita akan pijak ataupun kita akan sepak ular tu? Tak. Kita jalan straight je, tanpa kita sedar apa benda ada dekat depan kita. Contoh yang kedua, kita nampak tapi urat saraf kita bermasalah. Boleh tak kita respon kepada rangsangan tersebut? Tak boleh. Sebab apa? Kita nampak benda tu tapi kita tak respon. Contoh, kalau awak biasa tengok orang sakit. Orang sakit lumpuh ke, orang sakit, orang koma ke. Kadang-kadang orang koma ni, orang cakap tepi telinga dia dengar, tapi dia tak boleh nak jawab balik. Dia tak boleh nak bertindak balas. Okey? Ada gangguan. Okey. Ada makhluk halus, gangguan makhluk halus. Okey. Ataupun satu lagi, dia nampak, dia organ dia okey, urat saraf dia okey, otak dia okey, tapi otot dia yang tak okey. Otot dekat bahagian tangan. Contoh dia, orang kata ke dia, tolong ambil apa-apalah, ambil barang apa-apa, dia dengar, sapa ke otak dia, otak dia kata nak ambil, tapi sapa dekat tangan dia, tak boleh nak menghasilkan tindak balas. Sebab apa? Sebab otot dekat bahagian tangan dia ni tidak berfungsi dengan baik. Gitulah. Maknanya sistem saraf kita ni boleh dikatakan yang paling penting dalam tubuh badan kita. Sebab tu kadang-kadang bila gurau ni, gurau main ketuk-ketuk kepala ke, ketuk-ketuk belakang ke, biasa kena marah ke mak ayah awak. Sebab apa? Sebab dekat otak dengan tulang belakang kita ni ada sistem saraf pusat, yang mana sistem saraf pusat ni adalah yang paling utama yang mengawal semua aktiviti dalam badan kita. Okey. Baik, seterusnya awak tengok bawah tu ada praktis formatif 1.1. Macam biasa, cikgu akan masukkan soalan ni dalam channel Telegram PDPR MTT 3. Jadi cikgu nak awak respon melalui Telegram. Jangan jawab dekat kertas. Bila awak jawab dekat Telegram tu, cikgu boleh tengok siapa yang respon, siapa yang tak respon. Okey. Okey, itu je untuk ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kalau cikgu diamanahkan untuk ambil lagi kelas awak ni. Okey. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.